Bismillahirrahmanirrahim. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Uh, Jam pagi ni 7.54. Saya buat video pagi ni. So saya lagi 5 minit lagi. 5 minit lagi saya akan buat live video. Ni sekarang pun sedang live video. Okey, cuma topik dia yang hari itu yang saya cuba buat presentation, tapi sebab kita ada problem dengan dia punya line tu, so pagi-pagi ni saya rasa dia punya mandram lain macam sikit pagi-pagi ni. So hari ni saya nak sambung sikit lah topik video hari tu, tentang kita punya teknik dan kita punya cara uh, untuk sesi saya lah, untuk sesi saya. Seperti mana saya bagi tahu, di World 10 kita tengok semua perancangan, semua keperluan, semua knowledge, pengetahuan, data-data, semua tu adalah hasil daripada kerjasama pihak syarikat dengan semua top-top leader dan banyak. Jadi bahagian saya ni, saya pergi kepada bahagian yang agak detail sikit, bahagian yang melibatkan bagaimana kita nak mengekalkan hal-hal positif dalam diri kita bila kita nak buat sesuatu. Bila kita nak bertindak, bila kita nak, contoh kita ada rasa give up. So, give up tu datangnya dari mana? Kadang-kadang kita frustrated, kita rasa kecewa. Benda-benda ni sebenarnya dia akan menjadikan setiap tindakan yang kita buat tu dia jadi separuh. Maksudnya daripada semangat yang kita buat tu biasanya kita tak boleh mengekalkan dia. Why? Kenapa? Sikap kita kadang-kadang daripada macam tu lah. Bila kita rasa kita nak buat sesuatu tu, kita rasa dia tak bertahan lama. Dia tak bertahan lama. Jadi punca dia apa? Jadi sebab tu kita tengok banyak ejen-ejen dalam syarikat World 10, kita tengok dia punya kemahuan untuk sukses, dia punya kemahuan untuk berjaya, tetapi bila sampai ke seminggu, 2 minggu, dia baru tahu, oh perubahan dia begini, dan akhirnya dia back to basic. Dia balik kepada keadaan asalnya. Jadi dia punya persoalan dia kenapa? Dan ini adalah dia berlaku secara majoriti. Kelemahan kepada tindakan ini dia menjadikan secara majoriti. Jadi topik ni sangat penting supaya tujuan saya adalah nak mengekalkan diri saya sendiri. Diri saya sendiri bila buat sesuatu tu dia mesti maintain dan kita perlu upgrade dia. Bukan dia bertambah berkurang, maka perlahan-lahan dia akan bertambah, naik semangat kita. Itu tindakan kita. Setiap hal-hal positif tu kita upgrading dia. Tapi yang berlaku sekarang adalah dia naik dan dia akan turun. Dan akhirnya dia patah balik. Dan kita punya masalah yang sama. Okey. Jadi soalannya punca dia kat mana? Punca dia dekat mana? Jadi untuk mengekalkan apakah data-data yang anda terima daripada company, daripada leader-leader, untuk mengekalkan buat supaya sampai ke tahap target anda tu tercapai. Jadi pagi ni saya buat short presentation. Tujuan dia untuk diri saya, ingatan untuk diri saya juga, dan juga untuk kita share dengan anda semua. Jadi video ni kalau saya rasa saya okey, saya kekalkan 24 jam, saya padam lah. Dan kalau dia rasa tak okey, saya padam je lah sejam 2 jam lagi. Okey, yang pertama sekali saya nak cerita kepada anda, wujudnya dua perkara dalam setiap ceramah saya, mesti saya sebut benda ni. Tak kisahlah ceramah dari dulu sampai, sebab benda ni dia sangat penting. Dalam kehidupan kita ni, dia melibatkan dua perkara. Satu, yes. Satu, no. Betul tak? Ya dengan tidak saja. Dia libat dua benda ya dalam dunia ni. Sebab tu kena kita ingat, apa hal yang berlaku dalam kehidupan kita ni, sebenarnya dia melibatkan dua perkara. Dua kejadian dia mesti ada dua. Kalau lelaki, dia ada perempuan dia. Kuat, dia ada lemahnya. Cantik, dia ada buruknya. Hitam, dia ada putihnya. Walaupun anda biasa dengar benda ni, bila kita cakap, alah kami tahu dah cikgu, tapi sebenarnya dia melibatkan, itu adalah hal yang basic. Dan dia berkembang. Positif itu pula, kalau anda tengok, dia akan berkembang dua, dia akan berkembang lagi. Sebab yang mengatakan positif itu betul atau tidak. Contohnya, bila kita buat sesuatu tu, kita nampak benda tu macam baik. Tetapi benda tu salah.
Jadi kita ada dua. Kita buat benda ni baik dengan tak baik. Okey. Yang menjadikan jawapan tu salah sebab kita punya tafsiran diri kita sendiri bukan yang telah ditetapkan oleh peraturan. Anda boleh faham tak? Saya ulang lagi sekali. Yang menjadikan dia tu betul atau tidak betul, kita sendiri yang bagi result. Menjadikan benda tu salah, kita kata betul. Tapi dalam sistem atau hakikat sebenarnya, dia salah ataupun dia separuh salah. Sebab tu saya kata, bila kita buat sesuatu tindakan itu, dalam diri kita, tak kisahlah. Yang saya cakap ni dia bukan melibatkan tentang company dulu, tentang bisnes dulu. Saya bercakap ni tentang secara general, secara am. Ni ceramah pagi-pagi ni kan. Jadi, macam mana kita nak tahu sesuatu tindakan yang kita buat tu betul atau salah? Itulah persoalan dia. Di situlah baru disebut perkataan. Tadi kita nak ingat, mula-mula contohlah kita nak berjaya dalam hidup kita. Okey, kita ambil satu bahagian dalam bisnes. Topik saya selalu bisnes je sebab saya bukan ustaz nak cerita bab lain. Saya ambil satu bahagian. So di Voltaire ni contohnya kita nak sukses. Okey. Apa yang kita dah belajar, kita dah dapat dah. Semua kita dah belajar dah. Kita dah masuk training, kita dah masuk semua hal dah. Contoh, tak kisahlah anda buat bisnes lain pun sama juga benda ni. Okey, bila kita dah dapat benda tu, kita dah dapat data tu, kita buat satu dengar daripada persyaratan dia, benda ni kita kena buat begini. Positif. Negatif, jangan buat gini. Okey, persoalan saya tadi, tindakan positif yang kita kata positif itu, dia tidak akan berlaku 100% positif. Tidak akan. Dia positif, dia tetap ada separuh daripada positif, ada sebahagian dari positif itu negatif, dan separuh lagi adalah positif juga. Negatif tadi pula, dia pecah dua lagi. Separuhnya juga adalah positif, negatif. Benda inilah yang menjadikan sifat kita, tindakan kita berbeza-beza. Ini berkait dengan metafizik. Ini dia berkait dengan metafizik. Sebab saya memang minat fizik. Jadi dia berkait dengan metafizik. Metafizik ni kita bahagian pendalaman dia. Jadi di situlah kita kena faham. Sebab apa? Selama ni kita hanya bangun, tidur, kita hanya bertindak saja. Hari ni kita tak ada duit, kita cari duit. Kita tak ada modal, cari modal. Kita tak buat bisnes, kita buat bisnes. Apa yang kita buat, macam mana kaedah nak buat, ikut hentam promo saja. Asal orang kata A, kita A. Orang kata B, kita B. Ataupun kepala otak kita kata A, kepala otak kata B, B. Betul salah, kita hentam saja. Jadi menyebabkan kesan dia menjadi kita lemah semangat. Bila kita buat, kita struggle. Kita struggle sesuatu tu, tiba-tiba kita tengok rasa lemah, tak berhasil. Kenapa? Dan akhirnya kita patah balik, give up. Begitulah kalau kita tengok apa yang berlaku secara majoriti. Kita rasa tak buat benda ni. Okey, tak apa cikgu, saya berubah. Kemudian saya akan buat benda ni. Bila saya buat benda ni pun sama juga. Half, separuh jadi, separuh tak jadi. Yang separuh jadi pun pecah lagi. Separuh jadi, separuh tak jadi. Lama-lama tinggal sikit, lama-lama kita jadi give up. Jadi persoalannya, dia punya main point, dia dekat mana. Benda ni memang banyak orang tak suka belajar. Saya tahu. Sebab bidang macam ni, sebenarnya dia sangat penting. Tetapi banyak daripada kita, tak payah cikgu. Kami kira belasah saja cikgu, jalan saja. Dapat, tak dapat, sudah target. Okey, tak okey pun kira belasah saja cikgu. Kan? Okey, waalaikumsalam tu. Azurah mana-mana tu jawab tu. Jadi hari ni saya ambil masa sedikit. Okey, sebenarnya dari segi kedudukan, kalau kita nak belajar, kita nak belajar, saya ingat belajar, maksudnya learn, kita belajar dalam satu bidang. Tak kisahlah anda tengok diri kita pun, kita belajar di sekolah, kita belajar tu semua kita belajar. Dia akan dapat keputusan 0.1% tu dia dapat. Jadi hari ni saya cakap tentang bisnes. Cikgu, macam mana kita nak mengekalkan semangat kita supaya kita ni buat dengan betul dan kita rasa happy. Anything happen, saya rasa saya sangat okey cikgu. Walaupun positif, saya rasa positif, tapi saya punya kenaikan semangat saya tu makin bertambah. Walaupun saya sukses, tapi saya tetap naik lagi. Itu maksud saya. Supaya even jawapan yang kita dapat tu negatif pun dia jadi positif, positif pun dia jadi positif. Sebab negatif dan positif ni dia bentuk dalam 4 keadaan. Kalau nanti ada masa, kalau anda yang berminat saja bidang, anda tengok dia dalam kehidupan kita dia ada 4 keadaan. 2 keadaan dia pecah kepada lagi 2. Jadi 4. Okey, contoh macam ni. Anda dengar baik-baik. Kosong. Okey, katalah kegagalan itu saya panggil dia kosong. Maksimum kegagalan saya panggil dia kosong. Maksimum kejayaan saya panggil 1.
Tengah-tengah tu ada 0.1, 0.2, 0 sampailah 9.9, 1.0 ataupun 1.0. Itu paling full sukses. So kita tak akan dapat full. 1.0 macam kita jaya dalam semua keadaan tu tidak mungkin. Sebagai manusia kita tidak mungkin. Kita ada perpuluhan dekat situ. Anda yang tak faham, buat-buat faham sudahlah. Yang rasa cikgu pendatang apa pula matematik perpuluhan tak ada nak belajar. Tak adalah. Anda buat faham sudah. Buat-buat faham sudah. Nanti saya cerita sikit. Okey? Okey, katalah kosong tu failure. Kegagalan kita 100% kosong. 100% gagal. Itu dia panggil kosong. 100% berjaya dia panggil satu. Tengah-tengah 0.1, 0.2, 0.3. Macam itulah saya ambil proses sampailah 9.9, 0.9, 1.0. Sukses. Okey, sekarang ni anda tahu tak sebenarnya dalam tindakan kita dia membentuk 4 keadaan. Kosong, kosong. Benda tu 2 ya, kosong dan 1. Dia start macam ni. Kosong, kosong. Gagal, 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 sukses, sukses. Saya ulang balik. Gagal, 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 sukses. Sukses, gagal, sukses, sukses. Anda faham tak? 4 keadaan. Sebab tu anda tengok kenapa handphone kita. Handphone kita tu, anda tengok memori dia berapa? Dia start dengan berapa? 16 GB. Lepas 16, 32. Lepas tu, 64. Cuba anda tengok. Mana anda jumpa handphone anda tu, berapa memori nak beli? 10 GB. Tak ada. Dia mesti 16. Dulu dia kecil lagi. Dia ada 8. Sekarang dia 16. 32 GB. 64. 128. 256. Anda upgrade, dia mesti sistem, dia mesti macam tu. Sama. Benda tu satu clue. Dia sebab apa? Asasnya di mana? Dia bermula dengan 000001 1011. Fail, 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 sukses, sukses, fail, sukses, sukses. Jadi kita nak sukses, sukses. Persoalan dia, saya nak beritahu betul ke benda tu sukses? Betul ke tindakan kita tu, kita nampak berjaya, tapi dari satu sudut lain, orang tengok kita fail. Pening kepala cikgu. Okey, contoh. Saya sukses cikgu. Hari ni saya punya dapat bisnes, saya punya income. Okey, target saya untuk dapat 100,000 sebulan, saya capai. Okey, anda sukses. Okay. Daripada 100,000 yang anda dapat tu, perangai anda mula bertukar. Sifat kita mula bertukar. Dulu kita tak sombong, sekarang kita mula sombong. Dulu kita tak riak, kita mula riak. Nampak tak? Sikap kita dulu tak kedekut, sekarang dah bila target kita capai banyak, kita mula kedekut. Nampak? Jadi dia bersilang tak dengan benda tu? Sifat tadi yang kita menyebabkan hal yang positif itu, dia bukan positif, tapi dia menjadikan kita negatif pula. Disebabkan perubahan itu. Itulah maksud saya tadi, dia pecah macam tu. Sama juga, bila kita buat satu benda tu tak sukses, dia akan menghasilkan 2 juga. Benda tu baik untuk kita atau tidak. Walau kita kata kita sukses, dia baik untuk kita atau tidak. Jadi persoalannya kita nak buat sesuatu tu, at the end, dia mesti nak baik-baik. One. Dari semua sudut. Okey, dari sudut income, kita steady. Dari sudut sifat, kita okey. Kita punya perkara-perkara lain, kita bertambah baik, bertambah okey, bertambah steady. Jadi kalau kita memburu satu benda saja, menjadikan sikap kita itu gagal. Gagal tu maksudnya apa? Daripada mula-mula kita sukses tentang satu financial tu, kadang-kadang rezeki kita ditarik balik. Ditarik balik, menjadikan kita hidup susah balik. Sebab di situ kita membentuk satu aura negatif dalam diri kita. Disebabkan kita dapat hal yang positif, tetapi hal positif itu kita tarik aura negatif masuk dalam diri kita, akhirnya kita gagal kembali. Bidang ni saya bagi tahu kepada anda, memang menyakit. Anda rasa pening kepala, tetapi benda ini saya bagi tahu kepada anda, kita kena belajar, mesti kena belajar. Sebab apa? Jawapan di hujungnya itu, sukses itu bukan anda tengok, kalau anda cakap tentang financial kejayaan tu, dia adalah satu bahagian kecil sahaja. Kejayaan yang besar adalah ketenangan jiwa kita. Hidup kita happy, jiwa kita tenang, perhubungan kita baik, dalam semua sudut dia positif. Dan benda ini very complicated. Sebab kita tidak akan mengenal diri kita siapa.
kita boleh kenal orang lain. Kita boleh tengok orang tu, orang ni salah, orang ni tak betul. Orang ni, kita selalu begitu kan kehidupan kita. Termasuklah melihat duduk bercakap ni pun. Asyik duduk tengok orang. Muka sendiri tak pernah tengok. Walaupun duduk tengok cermin, dia tengok muka dia. Dia tak tengok hati perut dia macam mana. Apa tindakan itu betul atau tidak. Dia buat tu. Jadi benda ni akan, sifat negatif dalam diri kita sendiri tu akan membentuk aura negatif. Aura negatif ini sebenarnya dia akan menarik kegagalan ke dalam hidup kita. Benda yang patutnya kita sukses, tetapi kita sendiri yang gagalkan dia. Benda yang patutnya kita dapat mencapai dengan mudah, dia jadi susah kerana kita sendiri yang lakukannya. Jadi main point cikgu, conclusion pagi ni ceramah apa? Kegagalan diri kita tu dalam sama ya topik dengan hal lain. Failure, kegagalan apabila kita buat sesuatu itu disebabkan oleh diri kita sendiri. Anda kena ingat ayat tu. Ini bukan soal, ini memang benda tak berlaku kerana kita. Apa benda yang berlaku tu kerana sifat kita itu. Jadi macam mana cikgu nak mengatasi itu? Sebab tu saya kata, benda ini kita kena belajar. Kenapa aku jadi pemarah? Kenapa aku kuat merajuk? Kenapa aku suka menyalahkan orang lain? Cuba anda senaraikan, dapat tak 100 perkara negatif dalam diri kita? Cuba anda duduk di rumah saja-saja kan. Ambil kertas, ambil pen. Ini saya nak ajar ni, bukan saya nak mengajar anda. Tidak sama sekali. Setiap ceramah saya kata dah. Saya bukan sifu, saya bukan master. Saya cuma apa yang data yang saya dapat, saya tolong share je dengan anda. Maksudnya, saya ni lebih teruk daripada orang lain. Sebab apa? Saya di tengah belajar banyak-banyak. Macam mana kita nak ubah kita punya mindset, kita punya pemikiran tu supaya dia baik. Jadi, saya nak share je dengan anda. Kalau dari sudut, saya percaya anda memang lebih baik. Anda lebih hebat. Saya cuma nak sampaikan kepada anda benda-benda yang kita biarkan, tetapi kalau kita duduk saja-saja di rumah, macam mana cikgu, saya nak rasa saya okey, saya happy. Jadi saya share dengan anda saja. Okey, saya tak ada kebolehan nak, belum ada kebolehan lagi saya nak buat, nak mengajar anda. Saya belum capai tahap tu lagi. Nanti kalau capai, nanti saya jadi sifu anda. Kalau tak capai, tak payahlah kan. Okey. Jadi macam mana kita nak duduk di keadaan seperti itu? Contoh orang, macam kita nak orang suka kita. Kalau kita kadang-kadang kita tak dapat jodoh, ialah jodoh ni semua tentu Allah. Macam mana kita nak supaya orang tengok kita, orang suka kita? Adakah kerana kecantikan kita pakai cantik, orang tengok suka, kita sukses? Kan? Itu baru berapa persen, menyumbangkan baru berapa persen. Tapi yang realitinya, kalau kita contohlah, apa sebenarnya main point dia? Semua dia ada main point. Jadi apa yang kita bertindak, berapa persen, dan apa yang kita buat tu. Cikgu nak hilangkan stres dalam diri macam mana cikgu? Saya ni kuat merajuk lah cikgu. Saya ni kuat merajuk cikgu. Asal kata saya nak merajuk. So macam mana nak buang sikap merajuk tu? Merajuk ni okey, merajuk ni maknanya cuma saya nak pergi kepada main point dia. Yang menjadikan bila kita terlebih terover kita punya merajuk tu, dia jadi negatif. Contoh, kalau kita pemarah, marah tu kena ada, bukan tak boleh tak ada. Kalau tak marah tu jadi kayu pula kan. Tapi betul pada posisi dia tu. Macam mana nak buat cikgu? Bila saya nak mengajar orang tu, cikgu, apa perbezaannya? Saya mengajar tu, saya nak tunjuk kelebihan saya ataupun saya ikhlas nak belajar supaya dia cerdik. Macam mana nak buat? Ataukah bila kita belajar tu kadang-kadang kita rasa kita nak tunjuk kita ni hebat. Kita tak sedar benda ni kan? Kita tak sedar yang kita sekarang ni sedang nak menunjuk kepada orang kita tu hebat. Jadi kita pun jadi suara, nampak tak? Dia jadi negatif. Tapi kalau betulkah aku tengok muka dia ni, aku memang nak tolong dia. So aku bercakap ni kerana untuk dia, dia aura positif. Tapi buat benda yang sama, lakukan benda yang sama, tindakan yang sama, bercakap benda yang sama. Tapi yang membezakan dia adalah negatif dan positif dalam aura tadi. Benda ni khusus jangan diajar. Dalam setiap kursus kita jangan diajar topik ni. Sebab topik ini biasanya dia kena duduk, dia buat sampai ke malam. Ada waktu dia, biasanya kita gunakan waktu malam. Waktu malam kita duduk diam-diam. Anda rasa nak apa dalam hidup kita? Adakah kita selama ni kita rasa ada tak perubahan kebahagiaan dalam hidup kita tu? Perubahan tu maksudnya jiwa kita jadi okey, makin lama kita makin okey, hubungan kita makin baik, mandam kita, aura kita makin kuat, atau makin hari aku makin trouble. Makin hari aku usaha tak jadi, aku buat dapat tak jadi, aku buat tak jadi, aku stres betul, aku tension lala terjun, masuk longkang, masuk parit. Jadi sebab apa?
Benda ni kita tengok jarang ada kursus-kursus. Ada sebenarnya. Kalau tengok ada kursus ni memang ada. Dia pergi secara teratur. Jadi saya ajar basicnya, asasnya saja. Asasnya saja saya beritahu kepada anda. Nombor satu, saya ulang balik. Cuba kita tengok dalam diri kita je. Sebab punca dia semua dekat kita. Bukan dekat orang. Ingat ayat saya. Apa orang buat negatif pun, kita boleh kontrol dia jadi positif. Kehebatan kita apabila kita ada knowledge, setiap perkara yang datang sebenarnya kita convert, kita tukar dia jadi positif. Nanti tu. Jadi kita insya-Allah saya ada buat video peringkat demi peringkat. Apa yang saya belajar sikit-sikit lah, saya punya pengetahuan sikit-sikit dalam metafizik, ada campur-campur sikit yang saya belajar, kita kongsi sama-sama. So macam mana nak buat? Hal bila saya buat tu, biar makin punca dia adalah diri kita. Totally diri kita punya pasal. Yang datang masuk ke dari kita tu adalah hal yang kita tafsir dia negatif. Sebenarnya kadang-kadang benda tu positif, tapi kita sebab kita memang tak suka benda. Sebab konsep manusia ni begini. Benda yang dia suka dia kata positif, benda yang dia tak suka dia kata negatif. Itu konsep manusia yang salah. Majoriti manusia dia macam tu. Kalau makan hak dia sedap tu dia suka, tapi benda tu kan banyak penyakit. Anda cuba tengok kesilapan kita. Kita makan. Kalau kita tengok dekat Facebook tu, sujuk makan semua sedap-sedap kan. Makan yang sedap tu, majoritinya adalah negatif. Yang anda tak suka, makan itu sebenarnya positif. Yang anda rasa tak sedap, anda tak suka, sebenarnya itu positif. Nak sihat badan, anda cuba makan makanan yang anda tak suka. Anda cuba buat. Sebab pertama, bila anda tak suka dia, anda makan dia sikit. Anda makan dia sikit untuk kenyang saja. Kemudian dia punya dalaman dia tu biasanya data-data yang baik untuk kita sihat. Yang kita suka banyak makan tu, anda tengok menjadikan kita gemuk, menjadikan semua tu. Sebab apa? Kita selalu buat dalam kehidupan kita ni, apa yang kita suka kita kata positif, dan apa yang kita tak suka kita dia negatif. Itulah punca menjadikan dunia. Okey, dia lock sekali. Okey, jadi punca dia menjadi kita kelam kabut. Jadi cara dia senang saja. Anda senaraikan dulu. Nombor satu, saya minta anda tak banyak dulu. Kalau anda tak ada kerja duduk di rumah kan, cuba anda senaraikan 25 hal negatif dalam diri anda. 25. Contoh, satu, bangun tidur tak tepat waktu. Tulis. Atau atas tu tulis, besar-besar dulu. Nombor satu, pemarah. Tulis tu. Nombor satu, pemarah. Tulis. Dekat kertas tu, tulis. Nombor dua, pemalas. Kalau sangat malas, tulis yang utama dulu. Yang ke bawah tu makin kurang sikit, makin kurang sikit. Kuat merajuk, tulis tu nombor 3. Lagi apa lagi? Hidup, duit tak ada, tulis dalam tu. Hutang banyak, tulis dalam tu. Sebab dia tu akan melibatkan dalam diri kita nanti. Apa lagi negatif? Anda tulis dulu, tulis banyak-banyak. Yang ada seberapa banyak, kemudian susun dia. Susun dia. Jadi anda tulis dulu, susun dia, kemudian saya kaitkan dia dengan bisnes kita buat lah. Sebab saya bahagian, kita macam saya buat wall tent. Ya. Jadi saya cuma nak tarik anda punya semua senarai tadi berkait dengan bisnes wall tent. Hal lain tu ustaz-ustaz ada, orang lain ada kan. Jadi tapi anda senaraikan. Nanti saya cuba buat satu video. Okey, kita senaraikan. Kita ambil satu dua hal yang utama tu. Okey, nanti anda yang duduk dengar ceramah saya pagi ni, nanti bila saya akan bagi satu signal, jam ke berapa saya nak buat video tu, anda cuba tulis tu. Cikgu, tulis je. Nombor satu utama bagi saya, negatif saya, pemalas. Tulis tu. Cikgu, pemalas. Berapa orang tulis malas? Jadi, nanti kita akan pergi. So, benda tu macam mana kita nak atasi dia? Dia menjadikan, macam mana kita nak atasi benda tu? Perlahan-lahan kita buat. Saya tunjuk anda. Di situ nanti akan anda tengok. Main point dia saya nak bagi tahu kepada anda bagaimana kita nak kerja, kita nak bertindak maksimum yang mungkin kepada posisi yang positif. Kan? Ceramah pagi ni saya bagi tahu yang kita kata positif itu negatif. Yang kita kata negatif itu positif kadang-kadang. Jadi sebenarnya contoh kita buat bisnes ni, sebenarnya tindakan saya ni bagaimana cikgu supaya dia buat dengan izin Allah bagi jadi. Kita buat memanglah semua jadi tak jadi tu dengan izin Allah, tapi sebenarnya di situ pun ada key point. Setiap result yang Tuhan bagi kita tu pun ada key point, ada kunci kat situ. Jadi macam mana kita nak buat cikgu? Jadi saya insya-Allah
Saya hanya copyright saja. Bukan nak mengajar anda, tidak, sama sekali saya tak layak pun. Jadi saya nak cerita kepada anda, dari situ saya kuat merajuk tadi macam mana cikgu. Yang punca gagal tadi apa? Bila kita buat satu bisnes tu, kita jadi apa? Kita give up, tak berhasil. Orang lain buat dapat, aku buat tak dapat. Orang lain buat jadi, aku buat tak jadi. Pasal apa? Orang lain buat jadi, aku buat tak jadi. Orang buat benda yang sama, kursus aku hadir sama. Training yang Bolton buat semua aku hadir. Tapi aku buat tak jadi. Orang lain buat jadi. Aku pergi jual share produk tak laku. Orang jual aku. Orang aku sekejap saja, orang lain buat bertahan lama. Aku buat sekejap saja. Jadi persoalannya kenapa? Jadi kita ambil tak ambil banyak-banyak. Kita ambil satu dua bank. Okey, kita bagi satu topik nanti. Cikgu, saya rasa lah, saya ni bukan malas tapi saya rajin, tapi sekejap saya rajin. Itu dipanggil apa? Cikgu, saya ni selalu bagi reason, cikgu. Kalau anda yang kuat bagi alasan, tulis tu. Kuat bagi alasan. Buat satu buku. Anda tu jangan tunjuk ke orang. Buku tu anda seorang yang baca. Saya ni kuat bagi reason. Lepas tu mata saya ni suka tengok salah orang. Tulis itu. Mulut saya ni kuat mengumpat. Tulis. Tapi buku tu tulis. Jangan tulis nama anda. Buku kitab anda tu. Jangan tunjuk ke orang. Anda sendiri tahu. Saya ni rajin, cikgu. Rasa rajin. Saya ni kuat tidur. Tulis, senarai semua. Apa saja. Cuba anda senarai. Berapa banyak? 100 perkara boleh dapat. Selesaikan satu-satu. Anda tengok. Kita ambil yang main, kita susun. Tadi yang negatif tadi letak di atas. Perlahan-lahan susun. Nanti kita akan masuk aura negatif. Aura negatif tu kita tukar dia. Kita tukar jadi aura positif. Aura positif, aura positif, aura positif, aura positif. Jadi semuanya berkait. Yang topik saya berkait dengan bisnes. Jadi saya akan tarik tu relate dengan bisnes. Supaya apa? Untuk jawapannya apa, cikgu? Bila kita belajar kita ni, apa faedah kita? Anda tahu tak? Nombor satu adalah ketenangan jiwa kita. Finansial kita okey. Perhubungan kita okey. Kawan kita ramai. Happy hidup kita. Duduk sana ada. Apa keperluan yang kita nak tu, insyaAllah ada. Ada. Walaupun mungkin tak maksimum, tapi lengkap segala-galanya. Semua kita duduk kena pergi ke arah tu. Jadi macam mana nak tenang benda ni? Seronok je gua rasa best, happy. Hidup ni jadi happy. Seronok. Itulah dipanggil sukses. Itulah dipanggil sukses. Jadi dia bukan main terjunnya. Main terjun masuk je. Main tak apa yang kita suka, kita terjun je. Hak kita suka pun sebenarnya negatif banyak. Tapi kita main hentam saja. Asal aku kata A. Asal aku kata B. Itu yang salah. Okay? Jadi kita kena mengenal, sebab tu kita banyak belajar dalam diri kita ni. Kita perlu kenal kita punya aura dalam diri kita ni. Sebab kalau kita tengok, kalau kita belajar satu bidang saya share sikit. Yang anda nampak hari ni adalah tindakan yang anda nampak bertindak saja. Sebenarnya dekat dalam badan kita ni, dia ada 9 perkara. Dekat roh kita ni saja, ada 9 benda yang kita kena tahu. Kan ada orang belajar aura, belajar apa. Jadi saya boleh share sikit-sikit nanti. Dia ada 9 benda. Anda tahu tak sikap tu duduk kat mana? 9. 9 benda ni semua berkait rapat dengan setiap keputusan yang kita buat, tindakan yang kita buat, apa yang dia duduk dekat situ. Sebab tu kita tengok kenapa hati aku jadi begini, kenapa aku rasa macam ni. Anda tahu tak benda tu apa? Benda tu ada 9 hal. InsyaAllah lah, perlahan-lahan lah. Nanti kita kongsi-kongsi ilmu dekat sini. Okay? So, saya haraplah, saya berdoa. Setiap kali, apa cikgu dia punya conclusion buat sementara waktu ni, saya bagi tahu kepada anda, buat apa pun buat kerana Allah. Itulah main point dia. Sebab, bukan saya nak jadi ustaz tak. Ini saya ambil ustaz punya copyright. Sebab, dekat setiap hari, jangan lupa baca satu perkataan iaitu, Qul huwallahu ahad. Mesti kena baca benda tu. Di situ ada satu perkataan ahad. Nanti saya cerita sikit-sikit sebab benda ni bukan saya copyright je. Duduk saya saja tu value sangat besar. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Anda baca benda tu jangan henti-henti. Nak hilangkan stres tu dulu cikgu. Macam mana kita nak bentuk benda tu? Kalau cikgu panjang sangat tu, anda begini. Setiap lintasan yang kita duduk, kita nak panggil aura dalam diri kita tu. Tapi ni niat kita kalau Allah, jangan duduk kerana nak berjaya, kerana nak sukses, kerana apa. Duduk saja-saja di rumah tu, nafas kita tu, tarik, keluarkan. Anda sendiri. Sentiasa boleh tak anda sebut Allah, 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 Allah. Biar dia lintas saja. Biar dia lintas. Untuk buang, tujuannya aura negatif tadi kita akan buang. Allah, Allah. Nafas tu.
Anda bayang, tak boleh sebut apa. Bayang saja. Dia lintas saja kat hati anda benda tu. Nanti saya akan tunjuk kepada anda. Ah, Share dengan anda. Ini bukan aja apa. Saya nak buang aura negatif tu dulu. Supaya kita mengekalkan benda tu nanti. Kita buat wall test. Kita ataupun anda yang buat kopi lain. Anda tengok dia punya bentuk aura dalam diri kita very powerful. So bila kita buat sesuatu tu anda tengok best, kita rasa happy, kita bentuk aura kita, so, tak ada waktu kita nak give up. Kita tak ada waktu kita nak rasa malas. Kita tak ada waktu kita nak rasa kita pengsan. Tak ada, memang tak ada, insya-Allah tak ada. Dia punya strong, dia punya kekuatannya luar biasa. Jadi untuk yang apa faham, yang dah, saya percaya yang duduk dengar ceramah ni pun dia pun dah belajar tinggi daripada saya dah. Mungkin dia dapat tahu benda tu sebab apa. Jadi benda tu kita boleh bentuk dalam diri kita. Dia akan berlaku perubahan fizikal, dan secara fizikal pun dia akan berlaku, dan dia akan berlaku dekat kita yang kita bahagian kita tak nampak, dan juga kita akan nampak dekat kita punya muka, kita punya riak, kita punya apa semua dia akan nampak. So benda ni akan mengekalkan semangat kita. Mana rasa give up, cikgu rasa lega. Ni cikgu saya seminggu ni buat tak jadi-jadi, tiba-tiba nak tengok, sale tiba-tiba insya-Allah dengan insya-Allah meletup cikgu. Tapi soalnya anda boleh mengekalkannya atau tidak? Itu banyak benda kita akan bincangkan. Saja pada Sembang Kosong-Kosong. Okey? So saya rasa poin-poin dia pagi-pagi macam itulah ceramah saya tu. Kalau salah silap tu kadang-kadang merapu saya tu, anda jangan layan. Kalau anda rasa saya ni membarai pagi, anda tahu orang Perak panggil membarai. Membarai ni merapu. Kalau rasa merapu cikgu, anda padam je video ni. Tapi kalau anda rasa dalam biasa, dalam anda boleh curi 1-2 benda ya. Dalam setiap video saya tu biasanya anda perasan tak, dalam setiap video saya tu mesti minimal ada 2 benda yang saya sembunyikan dalam tu yang saya sebut. Kalau anda nak tengok, nak bentuk aura dalam diri kita tu macam mana, nak jadi apa tu, dia punya kunci dah ada dekat situ. Semua video mesti ada benda tu. Saya akan selit sikit. Saya nak tengok apa dia orang ni boleh tangkap tak benda ni, boleh ambil tak. Sebenarnya dia orang faham, tapi kadang-kadang dia benda tu biasa, dia buangkan. Sebenarnya benda yang anda rasa tak penting, dia sangat penting. Tapi benda yang anda rasa sangat penting, sebenarnya sangat tak penting. Okey, jadi di situ kita akan dapat tahu kenapa ada orang anda tengok dia sukses, dan kenapa ada orang dia fail. Jadi saya ni pun duk lintang pukang lagi, duk tengah belajar macam mana nak bagi fully kehidupan kita ni best kan. Jadi okey, so saya rasa sampai di sini dulu. Ada waktu, biasanya saya buat ceramah macam ni pukul 12 malam. Supaya saya boleh nampak hak hadir tu. Pukul lepas subuh ke. Jadi benda ni penting sebab apa? Bila anda yang dengar tu, saya boleh fokus dekat gambar anda, saya boleh tengok. Saya ada sembuh sikit. Bagi anda sukses, saya doakan hak dengar ceramah saya pagi-pagi ni. Semoga Allah buka hati kita, supaya kita ni diperbetulkan semua kelemahan-kelemahan yang ada dalam diri kita, supaya kita menjadi aura yang positif dalam diri kita, sentiasa berlaku perubahan dalam diri kita, sentiasa menyangkakan diri kita lah yang paling teruk dalam dunia ni. Orang lain semua hebat. Buang sikap-sikap merasa kita hebat, rasa bangga diri, buang benda tu semua. Sebab apa? Dalam kehidupan kita ni, dalam mindset kita adalah akulah paling teruk sekali. Orang lain tu semua bagus, orang tu lebih baik pada aku. Aku ni paling teruk, dan aku akan upgrade diri aku menjadi yang perlahan-lahan menjadi semakin baik. Aku akan go ahead walaupun apa keadaan. Minta Allah, ya Allah bagi aku kesabaran yang tinggi, supaya aku jangan cepat marah, cepat mengata orang, dan aku sentiasa positif dalam diri aku. Benda ni nanti jadi ustaz lah pula pagi ni. Allahu Akbar. Ni nak cerita bisnes je. Cik saya ni membagai jadi ustaz. Ustaz apa? Ustaz saya ni. Okey. Jadi insya-Allah kita share sama-sama, kita buat sama-sama, kita doa sama-sama, kita sukses sama-sama. Okey. Bye bye. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nanti kita sambung lagi.